Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang kembali dalam channel Warisan Garage. Baik, untuk episod kali ini saya nak menyambung kembali kerja-kerja overhaul 4G15 turbo, pohon turbo. Cuma dalam episod ni saya nak share kat korang semua berkenaan dengan journal bearing engine ni yang telah haus, kecut, rosak atau apa lagi yang korang panggil lah, tapi keadaan dia sama je. Okey, macam korang tengok dalam gambar ni, keadaan bearing conrod nombor 2 dah out. Okay, so apa punca bearing ni boleh jadi macam ni? So untuk pengetahuan korang, masalah utama yang jadi punca bearing ni rosak adalah kurangnya aliran minyak pada permukaan journal tersebut, bearing tersebut lah. Okay, kurang minyak ni ada dua faktor. So yang pertama, faktor tekanan minyak enjin ataupun engine oil yang mengalir ke seluruh bahagian oil gallery teramatlah kurang. Tekanan dia selalu kurang lah. So jadi bila tekanan ni kurang ataupun aliran minyak ni kurang, flow minyak akan jadi slow. So seperti mana yang kita tahu, enjin akan berputar dengan sangat-sangat laju. Kalau korang tengok 1000 pusingan crankshaft dalam masa 1 minit, cuba korang kira daripada 1 sampai 1000 pun tak cukup seminit kan. Jadi bayanglah laju tak laju pusingan crankshaft tu. Okey, ni adalah keadaan sebenar pump enjin ni, yang mana lepas saya baraikan. So seperti yang macam kau nampak. Okey, so pump ni dia ada dua gear, satu inner dengan outer gear. Yang korang tengok tu, inner gear dia dah ada macam terlalu banyak free play pada itulah, pada pump tersebut. So kalau dalam keadaan macam ni, basically dia punya tekanan dia dah tak akan jadi kuat. Itu sebab boleh jadi punca salah satu masalah bearing tu rosak kan. Dia still lagi boleh ada pressure, tapi pada tekanan yang tinggi dia tak dapat nak bagi pelinciran yang cukupnya untuk bearing ataupun part-part yang lain lah. Okay, especially pada bahagian yang mempunyai clearance yang terlalu kecil. Okay, biasa saya nampak pump yang jenis Trochoid, apa benda nama dah, dia susah nak, Trochoid, 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 yang macam ni jenis gear. Yang ni tak berapa cantik lah. Tapi dia punya punca jadi macam ni, saya pun tak pasti. Mungkin sebab kurang penjagaan minyak hitam ataupun macam mana. So lepas bila diagnose benda ni, saya suruh owner tukar pump lain, and then luckily dapat pump yang jenis Trochoid ni, yang maksudnya yang macam bujur telur tu. Baik, ni adalah pump yang owner supplykan kepada saya. So nampak dia punya gear pun lain. So yang jenis ni lebih kuat lah dia punya pressure, sebab kalau kita tengok dia punya gap antara inner ring dengan outer ring dia tu, inner gear dengan outer gear dia rapat. So bila dia rapat, mampatan ataupun kompres minyak tu dia boleh jadi lagi kuat. Okay, macam ni nampak, dia umpama macam tak ada gap, tapi ada gap sebenarnya kan, tapi dia punya ni rapat. So bila dia rapat, dia dapat hasilkan tekanan yang tinggi lah. So dia punya pump pun lagi cepat. Okay, so better yang ni daripada yang gear tu. Alright. Baik, sepatutnya kalau enjin berputar dengan sangat laju, okay, aliran minyak pun sepatutnya akan menjadi lancar, sebab pump akan berpusing mengikut putaran crankshaft. Jadi bila pump tak dapat nak hasilkan tekanan yang sepatutnya, maka aliran minyak ataupun flow minyak yang ke bahagian komponen yang mengalami friction akan jadi stres dan seterusnya rosak. Bahasa senang dia, barang-barang tu nanti akan panas, lepas tu dia kembang. So bila dah macam tu, nanti selama-lama enjin akan jadi berat, lama-lama dia akan terus jam lah, ataupun dia terus lock sampai dia tak boleh pusing. Okey, faktor kedua, clearance ataupun gap, ataupun dalam bahasa Melayu, kelegaan. So benda ni perlu ada dalam setiap moving parts. So mengapa kena ada clearance ni? Sebabnya untuk membenarkan ataupun to allow the oil flow into the bearing. Macam tu lah orang cakap. So kalau clearance ni terlalu kecil, aliran minyak sukar untuk masuk dalam ruang bearing tersebut. Jika benda ni terjadi, sambung penyakit dia macam tekanan minyak kurang, iaitu
bearing tak dapat kesan pelinciran sepatutnya lah. So clearance perlu dibuat mengikut spek enjin yang kita buat. So macam dalam kes ni, so since enjin ni dah dibuat on turbo, so secara basic dia tekanan silinder ataupun cylinder pressure akan bertambah. So bila bertambah, load pressure tu akan dipindahkan atau diserap ke piston, conrod dan seterusnya ke bearing. So ni maksud saya conrod bearing. Jadi bearing tu akan menjadi komponen utama yang akan mengalami stres melampau. Okay. So jika clearance ni terlalu ketat, maka minyak akan kurang masuk ke kawasan bearing tu, dan minyak tu tak dapat nak absorb tekanan daripada piston tu lah. Maksudnya tekanan daripada combustion tu sendiri. So tekanan tersebut akan merosakkan bearing tu sendiri. So jika clearance terlalu besar, tekanan minyak akan menjadi perlahan. Oil pressure tu akan jadi slow lah, sebab ruang untuk memenuhi kawasan tu dia dah jadi besar. Okay, oleh sebab tu kebanyakan manufacturer dia akan setkan limit sebanyak 0.1 mm untuk clearance bagi mengelakkan tekanan tu jadi kurang. So kalau lebih, tekanan akan jadi kurang. Lepas tu boleh jadi crankshaft tu akan jadi floating, dia akan macam bergerak-gerak lah. Okay. Bagi enjin ni saya nak buat set clearance dalam lebih kurang 0.05 ke 0.06 lah, depend. So dapat antara tu pun okey, atau bawah sikit daripada 0.05 pun okey, asalkan ada cukup untuk minyak lalu lah kat ruang bahagian enjin tu. Baik, enjin ni dapat request dari owner untuk guna set enjin bearing dari Jenama Kim Bearing macam kau tengok pada awal video tadi. So bearing jenis ni biasanya dalam masa mudah dia material dia lebih baik daripada yang bearing kat kedai spare part lah. So dia tahan lasak. So lepas tu keupayaan dia lebih kurang 30 ke 50% lah daripada keupayaan asal. So untuk long term memang sangat recommend lah. Andai kalau next project owner nak hapus ke, so dia tak perlu risau lagi pasal bearing, janji clearance sudah dibuat. Baik, korang tengok yang saya letak ni adalah nama dia plastic gauge. Okay. So plastic gauge ni adalah cara yang paling senang untuk kita check dia punya clearance dia. Alright. So pada factory punya spec, clearance dia lebih kurang dalam 0.02 sehingga 0.04, tapi dia ada limit dia lebih kurang dalam 0.1. Sebab kalau macam yang saya cakap tadi, kalau terlebih besar dia punya limit, nanti dia akan mengurangkan tekanan minyak tu sendiri. So kalau kita dah check, kita kena ikat. Jadi total spec dia ada dua. So satu untuk 4J15 yang model lama punya, yang mana dia punya torque tu kita perlu ikat lebih kurang dalam 53 Nm ataupun 38 foot-pound lah. Okay, so yang ni untuk version lama punya, yang mana kita pakai 4J15 punya spec. Tapi since dalam case ni saya pakai crankshaft 4J18, so saya ikut 4J18 punya spec. So macam korang tengok ni, dah 4J18 punya, korang kena ikat 34 Nm. Lepas tu kita kena tambah dalam 30 degree ke 34 degree dia punya torque tu. Okay, ikat crankshaft ni macam biasalah, kita kena ikut torque sequence. So macam ni saya ikat dulu dalam 30 ke 34 macam tu. So saya kena tahan crankshaft ni pakai mallet tu. Sepatutnya saya kena tahan kiri kanan, sebab kita tak nak dia crankshaft tu bergerak. So nanti kita tak dapat bacaan yang betul. Okay, so bila kita dah torque semua pakai yang 30 Nm tu, nanti kita akan ambil angle gauge. Baik, macam korang tengok ni, saya pakai angle gauge. Saya cuba pakai lah, ini yang murah punya angle gauge. Saya cuma dapat ikat 3 skru je guna angle gauge ni. So the rest saya cuma buat marking. So ni skru yang kedua, saya ikat pakai angle gauge. Bukan apa saya tak dapat lagi skill untuk betul-betul nak bagi dia center. Maksudnya nak bagi dia jangan bergerak lah. Okay, korang tengok tu dapat ikat yang pertama. Okay, ni yang kedua. Okay, nak setting dia susah sebab dia ikut dalam tu, nombor dia terikut sekali. So ni yang nombor 3. Sebab dia terikut sekali. Tapi saya dah agak lebih kurang dalam 30 lah. So ni cara yang paling senang untuk kita buat ikat angle dia. So kita marking je. Marking, tarik dalam 30 degree, 30 ke 34 lah macam tu. Okay, so bila kita dah ikat, dah ikut top, kita buka balik and then kita inspect berapa dia punya clearance dia yang kita dah letakkan tadi plastic gauge tu kan.
Baik, so cap crankshaft tu dah buka. So ni adalah first reading First reading dia tak berapa cantik, tak macam yang saya nak, sebab dia punya clearance dia terlalu ketat. Okay, so bukan actually semua terlalu ketat lah, bearing nombor 2 je. So jadi saya perlu polish balik semua journal ni. Okay, polish crankshaft ni saya terus terang saya tak hantar pun pergi ke mesin shop. Faham lah, musim PKP ni kan, kita pun tak boleh nak keluar sebab kita pun tak dapat surat miti lagi. So saya cuma gunakan kertas pasir dari grade 80 ke 1500. Lepas kita gunting kertas pasir ikut lebar journal, lepas tu gosok. Okay, so grade 80 ni sebenarnya dia tak ubah banyak pun saiz saiz journal tu. Lepas tu kita dah gosok, kita kena ukur balik pakai micrometer. Okay, macam dalam korang tengok ni, ni reading yang pertama. 1345 okey, dia bermasalah pada journal nombor 2 je. Okay, nanti kalau ada masa nanti saya share lah dekat korang macam mana saya buat polish sendiri crankshaft tu. Nak dapat hasil macam mesin tu tak ada lah, tapi at least boleh lah dapat dia punya result tu macam mana kan. So clearance untuk nombor 2 tak dapat, kita kena buka, lepas tu kita kena polish balik. A few moments later. Okay, ni second attempt lepas saya dah buat polish. Ni untuk main bearing. So hopefully dia dalam spek yang saya nak. Okay, then kita ambil plastic gauge yang sebelum ni tak berapa cantik. Saya nak bagi tahu pun saya takut. Sebab takut, bukan takut apa. So seperti yang saya nak. Okay, so yang 6 50. Okay, nombor 1 pas. So yang isu semalam nombor 2. Okay, so 0.05. Alright. Okay, ngam-ngam. Okay, sorry tadi hilang fokus. So yang ni, alah tak nak. Okay, yang ni pun 5 maksimum. Maksudnya yang paling kecil 5 lah. Okay, so crank ni dah ikut spek yang saya nak, 0.05. Walaupun spek dalam dia punya workshop manual dia kata 0.02 sampai 0.04, tapi sebabkan engine ni dah di bore on turbo, so dia punya capacity dia dah lain lah. Maksudnya dia punya dah lebih beyond the limit engine ni. Okay, so kita kena set up dia punya clearance tu besar sikit, tapi tak boleh terlalu besar, sebab kalau terlalu besar nanti oil pressure boleh loss lah. Okay, dia sebab terlalu banyak keluar minyak kat situ kan, so banyak minyak bertumpuk kat situ sebab dia yang tempat yang paling besar. Baik, kalau clearance ni dah besar sikit dari factory recommendation untuk engine ni, sebagai contoh 0.02mm ke 0.04mm seperti mana yang terdapat dalam workshop manual, jenis minyak juga perlu kena tukar, wajib tukar. Okay, contoh clearance asal ada 0.02mm dan spek minyak yang perlu gunakan adalah lebih kurang dalam 5W30. Jadi bila kita dah ubah clearance ke saiz yang lebih besar, contohnya seperti yang saya target 0.05 atau 0.06, kita perlu pakai minyak yang tebal sikit, contohnya 10W40 ataupun lebih tebal, lebih baiklah. Sebab apa? Kalau kawasan clearance tu dah jadi tebal, so bila dah tebal, jadi peranan minyak ni umpama seperti cushion bagi menyerap semua tekanan yang dihasilkan lah. So bukan bermakna kita tak boleh langsung pakai minyak tipis, tapi untuk jenis turbo, enjin turbo ni, faham lah, kaki itu kat pedal berat je nak tekan kan. So enjin ni akan berputar lagi ligat. Jadi maknanya minyak tu kalau kita pakai tipis, dia tak dapat nak menyerap ataupun melapik bahagian gap yang besar tu. So berkemungkinan bearing akan jadi cepat rosak lah. Okey, masa pasang crankshaft ni jangan lupa untuk letakkan minyak
loop apa ataupun assembly loop lah, atau minyak biasa pun boleh, tapi ini saya pakai assembly loop. And then ikat ni saya dah tahu skill macam mana kita nak pakai angle gauge tu. So ikat macam biasa 30 Nm, lepas tu kita tarik antara 30 ke 34 degree lah. Okay. Yang ni saya ikat ikut spek crank wajar lah, sebab dia pakai crank wajar kan. Tapi tak ada masalah pun kalau nak ikut spek lama. Tapi kalau kita ukur betul-betul dia sama je, kita dah tarik macam 30 degree tu, tapi nilai dia samalah. Okay, so bila kita dah ikat, make sure dia boleh pusing free guna 2 jari je. Macam ni Okay, macam yang korang tengok ni, dia dah pusing free. Okay, macam ni yang kita nak lah, dia dapat pusing dengan lancar. Yang ni saya letakkan L handle pada ujung tu. So yang ni dia akan berputar ikut pada berat counterweight tu. Tapi dia takkan berputar sebab crankshaft ni berat. Dia takkan boleh berputar sendiri lah. Dia bukan macam bearing biasa kan. Okay, next saya nak check journal conrod pula. Sorry sebab cuma dapat show road 1 dengan nombor 2 je, sebab memory card sebelum ni dah penuh. Dia pakai handphone pun alamak kan. Biasa je kan. So terpaksa tukar phone balik. Okay, so baik, cara dia nak check sama je. Size clearance bearing pun sama, antara 0.02mm ke 0.04mm. Tapi saya akan ikut sama juga spek macam spek yang saya buat pada main bearing tadi. Okay, so nak ukur pun sama juga, pakai plastic gauge. Okay, so torque untuk ikat rod cap ni lebih kurang dalam 35 Nm. Tapi saya semua dapat ikat lebih kurang 33 lah macam tu. Nak tarik lebih-lebih kan takut dia loose. Yalah, pasal sebab dah lama kan. Ikat crank lagi senang lah daripada ikat rod. Sebab bila ikat rod ni dia asyik bergerak je kan. Sebab crank pun dah free, boleh berpusing dengan ringan. So saya sendatkan mallet tu lagi sekali dalam sikit. So biar dia lock crank tu, jangan kasih bergerak lah. Okay, yang ni saya nak check yang clearance untuk nombor 4 tadi, nombor 1. So cara pun sama juga. Okay, so kita pasangkan dia punya cap. Baik-baik jangan piston tu sampai jatuh sebab ni tak, piston ring pun tak ada. Saya just masuk macam tu je. Okay, so bila ikat nut conrod ni, ikat step by step lah. Ikat dalam 15, 20 sampai 30 yang macam kita nak ikut spek tu kan. Bila dah ikat, sama juga, kita buka balik and then kita check berapa dia punya clearance yang sepatutnya. So untuk conrod ni tak ada masalah, semua ikut spek macam yang saya nak lah. Dia dah lepas polish tu, semua dah ok. Cuma main bearing lah ada ketat sikit. Ok, macam ni saya terpaksa buat balik sebab masa ikat tu dia bergerak. So saya terpaksa tambah lagi satu hammer untuk tahan, jangan bagi betul-betul benda tu bergerak. Baik, kalau kita biarkan crank tu bergerak masa kita ikat, nanti dia dah tak dapat bacaan yang tepat lah macam saya cakap sebelum ni kan. Nanti plastic gauge tu dia akan bergerak. So kita tak dapat nak tentukan berapa bacaan yang sebenarnya. Tapi ikat untuk kita check clearance ni bukan semata kita gunakan plastic gauge. Dia ada satu lagi cara. Cara dia macam ni, kita pakai plastic gauge lah yang paling senang, ikut pada service manual, workshop manual. Satu lagi cara, kita gunakan bore gauge. Macam sama juga kita check cylinder bore punya clearance. Sama juga, tapi tu nanti mungkin lain lah, saya akan tunjuk. Okay, macam ni saya dah dapat dia punya spek dia berapa, 0.05 macam yang saya nak. Ok, dah lepas ni kita kena buang semua bekas-bekas plastik gauge tu, sebab kita tak nak benda tu ada dalam crank masa kita ikat kan. Sebab nanti akan jadi masalah yang besar. Sebab nanti dia akan boleh menyangkutkan boleh menyebabkan minyak tu tak boleh nak mengalir lah. Best lah pula dapat main pusing-pusing macam ni. Dia dah betul-betul ringan, macam kita rasa benda tu macam loose pula kan. So masa kita pusing tu tak perlu daya yang tinggi lah, 2 jari dah boleh pusing. Ok, so settle dah episod untuk bearing clearance pada kali ni. Harap ada manfaatnya untuk korang yang menonton channel ni. Ok, kalau ada penambahan ataupun ada benda yang saya buat silap dalam video ni, bolehlah korang komen. Bagi yang belum subscribe tu, yang menonton video saya ni, subscribe lah, sebab subscribe tu free kan.
So jangan lupa tekan loceng untuk update video terbaru daripada channel saya, Warisan Garaj. So sehingga bertemu lagi di lain episod. Terima kasih. Assalamualaikum. Jumpa lagi.